Sampai pada muka surat ya 100 sampai Dajjal sendiri ya. Ini apa saat-saat akhir Dajjal ya. Ingat ya. Setiap Dajjal dan kuncunya, setiap mereka sebelum sampai waktu ini, mereka akan capai kegemilangan, kejayaan. Apa dia nak dapat, apa orang-orang mukmin macam-macam dia pelakukannya. Satu langkah dia berjaya, satu langkah dia dan segala kuncunya, satu langkah dia berjaya, satu langkah dia menuju kepada kebinasaannya. Satu langkah besar dia punya jaya, tak lama besarlah kebinasaannya. Ya, sebab janji Allah Ta'ala pasti akan datang, pasti akan datang. Maka orang-orang mukmin yang nampak segala cobaan dan dugaan ini, tahan diri, sabar saja. Kenapa? Selebih satu langkah awak tertindas, satu langkah awak payah, satu langkah awak hampir kepada darjat Allah Ta'ala. Dan apabila hampir kepada Allah Ta'ala, Masya Allah, itu bukan satu perkara yang kecil. Bukan satu perkara yang kecil. Ganjarannya sangat besar. Satu awak dipayahkan, satu awak dianiaya, satu awak dibunuh, satu awak dirampas. Allah itu menyampaikan kepada berbagai-bagai nikmat syurga yang kekal abadi ya, kekal abadi. Maka yang orang mukmin kena pandang, kena sabar, kena tabah, kena tekun menghadapi segala nombor satu godaannya dan dogaannya dan pencobaannya dan penganiayaannya. Istilahnya dia cuba nak goda kita. Kalau dia tak dapat goda kita, maka dia akan doga kita pulanya. Ya, istilah tak dapat bahasa, tak dapat cara baik, cara kasar dia bikin main. Ya, cara baik dia buat. Cara baik tu apa? Tak baik juga, macam baik. Macam baik dengan cara pujuk. Tak dapat, maka cara paksa. Tak dapat juga secara halus. Yang orang Melayu bilang, tak dapat cara kasar, cara halus aku buat. Tak dapat cara baik, cara jahat aku buat. Segala-gala cara akan dia buat untuk nak menjatuhkan kita untuk matlamat utamanya apa? Biar kita tak beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang nombor satu. Dengkinya dengan anak Adam. Dengkinya dengan anak Adam. Dan dia bangga kerana dia dapat bantuan daripada anak-anak Adam untuk jatuhkan sesama anak-anak Adam. Ya. Baik. Dajjal sendiri sebenarnya menyedari kelemahannya. Dia tahu dia kelemahannya. Sebab itu dia dah ambil support. Sebab itu dia nak cari bantuan, dia nak cari sokongan. Sebab itu dia mudah rasa tergugat ya, kerana dia tahu dia kelemahannya. Dajjal sendiri sebenarnya menyedari kelemahannya ini, dan ia tahu bahawa ia adalah seorang pembohong. Dia tahu dia pembohong. Dia tahu Tuhan sedang perhatikan dia, dan dia tahu dia lemah, dan dia tahu dia akan binasa tak lama lagi. Maka dia tipukan orang. Dia sama, kalau aku tak boleh menang, aku tak boleh selamat, paling tidak korang semua tak boleh menang dan selamat macam aku. Begitu ya, sama-sama. Itu adalah cogan kata syaitan ya. Oleh kerana itu, ia tidak mahu tinggal lama di suatu tempat. Ia khawatir ada orang yang berfikir merenungkan kelemahannya itu. Dia tak lama tahu, di satu tempat dia pindah. Dan dia punya cara pentadbiran dia, cara itu pun dia tukar taktik dia, tukar. Takut orang boleh kesan. Nanti orang bilang, ini tak betul Tuhan, macam mana? Sekejap tukar. Jadi sementara orang boleh mendapat sempat fikir, tukar. Oh bukan. Ini kita konsentrasi benda ini. Tukar. Keadaan berpindah-pindah. Dianya pun fizikalnya dia sekejap di sana, sekejap di sini. Keadaan yang diterapkannya kepada orang ramai pun bertukar-tukar, berubah-ubah. Belum sempat orang nak boring, dia dah, kita ada cara baru, sekarang awak dah lega, dah satu perkara lagi, oh ada masalah ini masalah lain, tapi semua sama sebetulnya. Mastermind di baliknya semua adalah dia belaka. Dia berubah-ubah, takut orang dapat kesan akan kepalsuannya itu. Lalu orang itu tidak mahu lagi percaya dengan ketuhanannya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah menyebutkan tanda utama Dajjal itu iaitu buta matanya yang kanan dan tertulis pada dahinya tanda kekufuran. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Allahumma ja'alna minhum.
Peliharakanlah kami jangan tertipu ya Allah. Berikan kami mata hati yang dapat lihat ya Allah, dapat membezakan, dapat menyelamatkan diri, ahli keluarga kami dan juga anak-anak kami dan semua orang-orang yang kami kasihi ya Allah, supaya taat kepadamu ya Karim, supaya jangan terpengaruh. Bantu kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Karim. Kami mohon padamu ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang kalau nak buta dari sekarang sudah buta. Sudah nampak bahawasanya Dajjal punya acara semua dan tak tahu-tahu. Sebab itu kita bilang ya, akhir zaman ya, nisbah orang mukmin dengan orang kufar seperti seekor lembu hitam, semuanya bulu hitam, satulah aja bulu putih, itulah mukmin. Yang kita takuti, wah macam mana ni, kalau kau begitu sedikit, kalau kau dikeroyok mereka macam mana? Kalau kau diterkam mereka macam mana? Dikeroyok mereka, diterkam mereka, sakit-sakit jugalah. Tapi paling tidak mati. Yang paling takut sekali kalau kita bertukar jadi bulu hitam. Yang paling takut kalau kita sangka kita putih tapi kita hitam, kita nampak saudara kita, ni daripada golongan dah bertukar jadi bulu hitam lah ni, ini dah tukar jadi golongan hitam lah ni. Kita ingat, kita tak sedar kita pun bulu hitam. Pasal apa? Bulu hitam sama bulu hitam pun tak agree juga tau. Jadi kita ingatkan kita putih, dia hitam. Semua yang memandang orang lain hitam, sebetulnya dia pun hitam. Semua memandang, sebab itu yang nama orang Muslim tak mengkafirkan Muslim lain. Sama orang Muslim tak begitu. Dia tahu ada bulu hitam, tapi dia nampak kawan dia. Tak tergamak mulut dia nak bilang, tak berani mulut dia nak cakap, Fulan dah kafir, Fulan dah jadi pengikut Dajjal, Fulan dah jadi sesat. Oh, tak ada. Tapi sebaliknya setiap helai daripada bulu hitam tu akan memandang dia masih putih. Orang lain semua sudah hitam. Sampai dia rasa dia masih putih. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih peringatan, ada bencana turun. Kadang-kadang peringatannya bila? Ketika hari dia mati. Oh, terlambat. Yang kau support selama ini, yang kau perjuangkan selama ini bukan Islam. Adalah Dajjal. Dajjal. Ketika tu, Allah, aku dah ditipu. Kau diberi akal. Kau diberi ilmu. Tetapi kau ikutkan nafsu. Nafsu, akal, ilmu. Nafsu, akal, iman. Nafsu, akal, iman. Demi akal, nafsu kau taruh tepi. Demi iman, akal kau taruh tepi. Nafsu taruh tepi. Tapi na'udzubillah, pada orang yang terpengaruh dengan Dajjal, macam dia nak salahkan siapa? Allah tak akan diberikan dia bekal tiga-tiga. Walaupun ada nafsu dia ditipu, tapi dia ada akal, dia ada iman. Tetapi kerana dia mendahulukan nafsu, akal dan iman pun dipusingkan terbalik, ikutkan hawa nafsu. Dan dia berasa mengatakan, aku masih ikut akal dan aku masih mengikut berpandukan dengan iman. Walhal iman dan akalnya sudah berpandukan kepada, jadi ditundukkan oleh nafsunya. Ya. Na'udzubillah, yang ditakuti sampai hari mati buka hijab baru dia tahu bahawasanya dia pengikut Dajjal. Bahawasanya na'udzubillah, ya, berlindung ya. Dan ingat, dia pengikut Dajjal tak mestinya pada waktu Dajjal saja ya. Sebelum dia keluar pun sudah ada konsep-konsep dan pemikirannya. Maka sebelum dia keluar pun sudah ada orang yang boleh nampak tanda label ini adalah label Dajjal, brand Dajjal. Orang dah ada yang dah boleh nampak, dah ada yang dah boleh baca, dah ada yang nak mengelakkan, dah ada yang melindungkan. Yang ada sampai sekarang masih belum nampak. Tak ada lah. Dia ni su'uzan. Tak adalah. Dia ni syak buah sangka, benda tidak. Kalau baik, ada apa-apa pula dia bilangnya buruk. Allah. Na'udzubillah. Jadi orang yang pegang dengan apa panduan hadis Nabi, dia akan tahu. Contohnya lah, kita pergi pasar raya, ada tak barang-barang cap haram? Cap halal ada kan? Cap haram ada tak? Tapi berapa banyak yang ada cap haram, kita boleh elakkan. Kau pergi ke kedai pasar, ada jual babi setengah pasar raya lah, ada jual arak, ada taruh cap haram. Ada label haram tak? Tak ada label haram kan? Tapi sekali mukmin kata itu haram, kau elakkan. Banyak juga barang-barang yang tak ada cap halal. Tak mesti kena ada cap halal, dia halal tak? Saya kadang-kadang pergi kedai Cina, saya beli barang, tak ada cap halal, saya beli. Saya terus makan. Bismillah, tawakal Allah. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan was-was. Tak ada cap halal. Apa dia? Semangka, telur. Tu tak payah cap halal. Kan kedai Cina kita beli ya. Makan bismillah. Walaupun tak ada cap halal, tapi halal. Sebab itu orang Islam. Walaupun kadang-kadang kau nampak, ini tak ada cap halal ni, ini tak ada piawaian halal. Kalau dia halal, dia halal. Kalau kau tak pandai baca, kau hanya nak tengok saja, nanti kau nak tengok yang tak ada cap haram. Ini tak ada apa-apa, tak ada cap haram. Siapa bilang haram? Tak ada cap haram. Kau tak pandai baca. Ya, mata kau buta. Dan hal ini lebih jelas lagi akan diungkapkan oleh laki-laki mukmin
yang dibunuh Dajjal kemudian hidupkannya semula dengan ucapannya, sebenarnya aku hanya bertambah yakin dengan bahawasanya engkau adalah pembohong besar. Ada yang mengatakan bahawa sini Nabi Khidir ya. Maka dia dah mati, dia bangkit balik. Sekarang macam mana? Kau dah rasa mati, kau hidup balik, macam mana? Aku Tuhan tak. Aku tambah yakin bahawasanya kau memang Dajjal, pembohong besar. Begitu ya. Pembohong besar. Begitu dia Dajjal, dia matikan orang. Dia kemudian dihidupkan balik. Jadi fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini sejak Allah Ta'ala ciptakan Adam AS sampai ke hari kiamat. Daripada Adam AS sampai hari kiamat, paling besar punya ujian ialah Dajjal yang 40 hari. Dia hanya 40 hari ya. Tapi dia punya datang, dia punya taktik, dia punya jarum, dia punya apa pengaruh daripada zaman Nabi Adam sudah ada. Daripada Nabi Adam, sebab itu setiap Nabi-Nabi daripada zaman Nabi Adam tak pernah tinggal mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Ya. Makin dekat, makin orang tak sedar. Makin dekat, makin banyak, makin tak sedar. Dia punya membership dia tu, rangkaian dia tu, networking kekafiran dia bukan hanya pada dia yang 40 hari. Sudah ada, dia datang, dia tinggal ambil, angkat saja satu rangkaian dia. Semua dah ikut. Oleh kerana itu, semua Nabi-Nabi telah mengingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini dan juga telah mengajarkan kepada mereka jalan keluar atau jalan selamat dari godaannya. Ya, selamat daripada godaannya. Ya. Kalau siapa yang selamat daripada godaannya, maka dia akan bahaya dalam sudut dogaannya. Akan dibikin apa? Akan dibikin aniaya. Tak dapat secara pujuk, secara tipu, maka nak secara kerasnya. Tak dapat secara kerasnya, macam-macam dia akan bikin. Yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, dipelihara Allah Ta'ala. Yang tak dipelihara oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah, biar kalah fizikal ya, jangan kalah imannya. Biar jangan kalah iman. Yang ada, kita nampak, kesian dia kalah. Dia kalah. Sampai kena cincang, sampai kena pancung, dia menang. Kalau dapat pertahankan imannya. Tapi kalau kita tengok, fulan selamat sejahtera, dia kalah. Kalau tidak dapat pertahankan imannya. Berapa hari dia boleh hidup? Berapa hari dia boleh hidup? Berapa hari dia boleh nak terus berbangga dengan kedudukannya? Berapa hari orang tu boleh sengsara? Berapa hari orang tu boleh derita? Lepas tu, siapa boleh kontrol Allah Ta'ala kalau nak kasih, hamba-hambanya akan balasan dan ganjaran yang baik. Ya. Rasulullah SAW adalah Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Baginda selalu mengingatkan kita dari bahaya fitnah Dajjal ini. Bahkan baginda menyuruh kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari daripada godaan Dajjal. Sama dengan menyuruh kita berlindung dengan siksa api neraka dan azab kubur. Kenapa? Dengan kita ikut Dajjal, kena siksa kubur, kena azab neraka. Berlindung, kena berlindung. Lindung. Nabi sangat sayang kita, minta kita lindung. Lepas itu apa? Kita baca surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir setiap malam. Kita baca surah Al-Kahfi. Kita dah baca, kita garanti ada tak? Puasa tu pun kau puasa, belum tentu kau puasa. Ada imanan wahtisabannya. Sembahyang tu pun kalau kau dah sembahyang, belum tentu kau dapat pahalanya. Kalau kau tidak ada khusyuknya. Ini kan pula kau baca surah Al-Kahfi saja. Kau baca surah Al-Kahfi saja, kau sembahyang Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, kau dah kira sembahyang ke? Dalam arti kata kau dapat segala fadilat sembahyang, pahala sembahyang, dinazrah oleh Allah Ta'ala lantaran sembahyang, dicuci dosa lantaran sembahyang. Kau dapat ke? Belum tentu lagi. Begitu juga kalau kau baca surah Kahfi, jangan kesangka hanya kau baca saja, aku tak kena Dajjal, aku baca. Kau bacanya surah Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat akhir setiap malam. Tapi kau baca surah yang apa, segala surah-surah yang menafi, 100 ayat setiap hari, pagi dan malam, menafi. Surah-surah yang menafi keimanan, yang menafi ketakwaan, berapa banyak. Jadi apa nilai kau baca surah Al-Kahfi? Kalau masih kau baca segala panduan-panduan yang nak menafikan keimanan, menafikan ketakwaan. Jadi kita semuanya itu semua trik ya. Bukan bilang jangan baca surah Kahfi, baca, tetap kena baca. Tapi tadabbur maknanya, ada manfaat tak baca tanpa tadabbur? Baca tadabbur maknanya dan menjiwai, jadikan konsepmu pada akhir zaman konsep surah Al-Kahfi. Takut lari sembunyi dalam gua, takut tidak lawan,
takut serah kepada Allah Ta'ala, takut berlindung dengan wali-wali yang macam-macam pelik boleh ada, takut berlindung dengan utusan Allah, seperti orang-orang berlindung sama berlindung daripada Ya'juj wa Ma'juj, berlindung dengan Al-Qarnain, berlindung dengan wali-wali Allah, semuanya begitu ya. Tengok, maka begitu dia punya cara. Bukan hanya kita baca surah Al-Kahfi, kita tadabbur surah Al-Kahfi, menjadikan konsep kehidupan kita, konsep kehidupan yang sesuai dengan surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat akhirnya, dan seluruh ayatnya, itulah pegangan kita pada akhir zaman. Ya. Ingat, kalau kita baca saja, memang dapat pahala dan boleh dilindungi Allah Ta'ala kalau Ta'ala nak lindung. Ya. Maha suci Allah Ta'ala. Tetapi jangan lupa, kita baca, jangan dalam kita baca pun kita tertipu. Semayang aja, confirm dapat pahala ke? Haji aja, kau pergi Mekah, kau belanja, kau wukuf, memang sah. Confirm dapat haji mabrur ke? Belum kan? Begitu juga surah Al-Kahfi. Kalau kau baca tak betul-betul, tak penghayati, kenapa? Baca Al-Kahfi biar terlindung daripada fitnah Dajjal. Tapi kau ladeni segala fitnah Dajjal, kau layan segala kerinah Dajjal, kau ladeni segala nafsu yang berpandukan dengan tunjuk daripada Dajjal. Dajjal lah tunjukkan aku, mana dia belum keluar? Dajjal tu penzahiran daripada iblis. Dajjalnya belum keluar, tetapi background dia tu iblis. Iblis dah ada sejak dari dulu. Kau dah ikut dia, dah ikut Dajjal lah. Jangan kau sangka Dajjal belum keluar, jangan kau selamat ya. Selama ni yang kufar-kufar ini semua ni, berapa beribu tahun, jumpa Dajjal tak? Tak jumpa Dajjal. Tapi sama dalam neraka dengan Dajjal tak? Sama konsep dengan Dajjal tak? Sama. Walaupun dia belum keluar. Jangan sangka dia belum keluar je kau dalam selamat ya. Belum takut kau dia belum keluar. Dia belum keluar, orang yang hidup zaman Dajjal dah keluar boleh mati beriman, kau Dajjal belum keluar, kau dah sudah tak beriman. Na'udzubillah. Ini jelas kita dapati dalam doa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sunat dibaca pada tiap-tiap kali membaca tahiyat akhir dalam sembahyang sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini ya. Semuanya itu semua kita kena minta ya, kena minta kelindung. Amal kena amal, di samping amal biar amal tu berdarah daging. Bukan amal itu berdarah daging dalam diri kita, tetapi amal itu menimbulkan cahaya pada darah daging yang timbul lantaran amal itu. Ya. Para ulama salaf dan khalaf turun menurun, turun temurun sentiasa mengingatkan anak-anak mereka dari golongan Dajjal ini. Bukan hanya Dajjal yang tengok tu, daripada godaan Dajjal ini ya. Godaan Dajjal dan golongan Dajjal ini ya. Bukan dia seorang ya. Tentera dia cukup banyak, kaki tangan dia cukup banyak, jentera dia cukup banyak ya. Cukup banyak. Bahkan Imam Abdul Rahman Al-Muharibi ada berkata adalah menjadi satu kewajipan mengingatkan anak-anak di tingkatan prasekolah lagi tentang fitnah Dajjal kepada anak kecil-kecil, tentang fitnah Dajjal. Iaitu apa? Jangan kasih anak kita dari kecil-kecil. Jangan kasih keduniaan. Jangan kasih kemaksiatan. Jangan kasih anak kita cenderung kepada apa orang kufar bikin minat sama. Joget nak joget tengok. Suka anak kita berpakaian macam mereka semua tu. Allah kasih dunia semua tu dari kecil-kecil. Bukannya dari kecil budak tu umur 3-4 tahun. Jangan Dajjal ya, jangan Dajjal ya. Dia budak tu tak tahu, tapi jangan kasih dia berkonsep fikiran, berkelakuan dengan yang sesuai dengan kedajjalan. Itu yang kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari anak kecil-kecil sudah dijaganya dia. Baik ya. Ini kesemuanya merupakan usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan supaya kita tidak menjadi mangsa fitnah Dajjal ini. Usaha yang seperti ini hendaklah diteruskan dan kesedaran umat tentang bahaya Dajjal ini hendaklah senantiasa diingatkan, apatah lagi di zaman yang sedang kita alami sekarang ini. Betul. Kalau zaman dahulu sudah kena jaga, apalagi zaman kita sekarang ini. Bukan bunga-bunganya dah masuk. Tak rasa, itulah namanya tipu. Tipu tak rasa. Sampai akhir nanti dia mati sekalipun, dia tak tahu yang dia tu dalam tipu. Sampai nanti dia nak serang orang muslimin di kota Damsyik sekalipun, mereka rasa kita nak membuat benda yang baik. Yang kafir nanti tu kafir. Dia tahu dia jahat. Dia tahu nak musnahkan. Yang Islam di bawah situ,
sampai hari dia kepung Imam Mahdi pun dia rasa yang kami kepung tu teroris. Yang kami nak bisnes, yang kami nak bersihkan ini ialah apa? Orang-orang yang menyeleweng. Biar Islam kembali sejahtera, ikut Islam yang selamat, Islam yang mewah, Islam yang boleh ibadat, yang macam kau punya konsep. Sampai itu dia masih merasa kami buat dengan baik. Dia boleh nak pergi tikam orang, dia boleh sambil berdoa minta selamat. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada dia disembah Allah, dan pada saat itu Dajjal dia bilang Allah. Bukan dia sembah, bukan apa dia sebut tiada Tuhan melainkan Dajjal tau. Dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah, tapi Tuhannya itu. Tuhannya itu, bukan Allah. Pada dia itulah Allah. Katanya apa syahadat agama kau? Islam. Sebab syahadat asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan melainkan Allah. Tapi yang nama Allah tu macam mana? Yang adalah itulah dia. Yang ada tangan, ada kaki, boleh jalan apa semua. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai begitu sekali mereka. Jadi apa dia begitu sampai hari mereka nak kepung umat Islam, kan ada di kalangan mereka yang mukmin juga. Hari mereka merasa mari kita pergi berjuang, kita habis-habisan berbantu dengan saudara kita. Tengok walaupun mereka non muslim tetapi mereka membantu Islam. Membantu Islam ya. Kita hapuskan golongan pemberontak ini yang degil-degil, yang suka salah konsep. Kita hapuskan. Sampai hari itu mereka merasa mereka betul. Sama gitu ya, sampai gitu. Apabila Nabi Isa turun, tengok Dajjal lari, baru mereka lintang pukam. Apa ni? Mati mereka ditindak oleh Nabi Isa. Ketika sakaratul maut, mereka nampak yang mereka ni adalah dalam tipuan palsuan. Ketika itu macam mana nak syahadat? Ketika itu macam mana nak betulkan? Ketika itu macam mana nak taubat? Ketika itu macam mana nak aku tebus balik, aku nak selamatkan segala muslimin yang telah aku serang, yang telah aku kepung, yang telah aku aniaya, yang telah aku bunuh. Macam mana nak taubat pada ketika itu? Kau sendiri dah masuk dalam alam barzakh. Dan dia punya konsepnya berubah jauh sebelum Dajjal sudah ada. Ramai sebelum Dajjal punya zaman sudah ada. Bila Dajjal datang aja tinggal dia punya kiranya hari pemasyhuran dia. Hari dia punya registration dia semua tu. Registration pun dah buat. Hari membership dia terus diaktifkan. Tapi membershipnya semua dah buat dah. Kad semua dah sign dah semua ya. Apatah lagi zaman yang sedang kita alami sekarang ini, zaman yang dipenuhi dengan berbagai-bagai ujian yang kuat, di mana orang telah banyak melupakan sunnah Nabi SAW dan ramai orang yang tertipu dengan kemilau budaya barat dan kehidupan yang bercirikan materialistik atau kebendaan ya. Betul kita tahu akhir zaman kita sangat tengok cakap Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala keburukan. Yang ikut Dajjal semua tu cinta dunia lah. Nak sihat dalam dunia, nak kaya dalam dunia, nak mewah dalam dunia, nak kedudukan dalam dunia. Punca segala keburukan, termasuk punca keburukan paling maksimum, puncanya tu cinta dunia, keburukan maksimum kufur kepada Allah Ta'ala. Puncanya cinta dunia. Semoga Allah Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, amin, senantiasa memelihara dan melindungi kita dari segala ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah Ta'ala memperkuat iman dan keyakinan kita dan anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam doa Kiai Fahmi Zamzam ya. Ingat saya kalau baca kitab ada doa-doa gini selalu teringat Nabi Abdullah Jufri, guru kita. Dia suka baca kitab. Dan sebab kalau kita setiap kali kita baca kitab, kita masuk dalam doa orang salih ni. Kita masuk dalam doa penulisnya ini. Kalau kita baca kitab Imam Haddad, kan nanti selang berapa perenggan dengan berapa muka surat. Selang berapa perenggan, semogalah Tuhan piadakan kita. Kalau kita baca Minhajul Abidin pun gitu. Dah di setiap perenggan nanti kita boleh jumpa Allah juga yang beri taufik hidayat. Semua tu merupakan doa-doa yang kalau kita baca kitab itu kita masuk dalam doa dia. Bab ketiga, peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Ini dah era berikutnya. Tapi ingat ya, Dajjalnya sudah tidak ada, kufar dah tidak ada. Allah sudah tukar bumi ini punya cara, kufar dah tidak ada. Tapi iblis masih ada, syaitan masih ada, husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada, ujub riya, hasad dengki masih ada, takabur masih ada. Masih ada. Kena jaga-jaga. Siapa yang hidup dalam zaman ini kena damping selalu dengan Mahdi dan kena damping selalu dengan Nabi Isa.
Nabi Imam Mahdi masih ada. Damping. Dan orang-orang di bawahnya supaya rohanimu bersih. Setakat ajalmu belum sampai saja. Kalau kamu tak mati, dibunuh. Setakat imanmu belum tercabut. Ketika Dajjal masih ada. Jangan tercabut ketika Dajjal sudah tidak ada. Na'udzubillah min zalik, ya. Na'udzubillah. Seperti 40 tahun Nabi Isa takbir, semuanya aman damai belaka. Wafat Nabi Isa saja, mula manusia menjadi kufur. Macam mana boleh kufur? Sebab zaman pada zaman Nabi Isa, zaman Imam Mahdi sekalipun, dia punya Islam sampel saja. Masih disebut Islam. Dia punya kekufuran tak boleh naik. Tak boleh zahir. Kenapa? Di bawah naungan Imam Al-Mahdi. Maka tak boleh naik. Dan dia pun akur. Dia apabila Imam Mahdi tak ada, Nabi Isa sudah tidak ada, Mahdi tak ada, protection sudah tidak ada. Maka serlah balik semula kekufurannya. Hanya berapa hari lepas wafat Nabi Isa, orang ramai jadi kafir balik semula. Ya? Jadi kafir semula. Ramai balik semula. Mana tu? Kan baru lepas orang-orang yang jadi kafir pada akhir zaman tidak nampak kiamat kecuali orang yang tidak beriman tau. Tak ada orang sebut Allah. Mana tu? Itu semua tu kan masih hidup zaman Nabi Isa. Kok boleh begitu? Sebab dalam zaman Nabi Isa, iman mereka terpelihara. Allah Ta'ala perhati iman mereka. Mereka tak pelihara iman mereka. Dalam hatinya masih ada hasad. Dalam hatinya masih ada dengki. Belum sampai kufur. Tetapi, apabila wafat Nabi Isa, Allah Ta'ala tak peliharakan, terlepas balik kekufurannya. Banyak yang jadi kufur balik. Ya. Yang pertama, keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni, kita kalau baca hadisnya dalam kitab Bahrul Mazi, nanti kita akan jumpa ya. Dia bukan jenis manusia. Kalau dia jenis manusia pun, dia jenis spesies lain. Bukan jenis manusia ya. Dia jenis monster, kita bilang. Ada yang besar gadang, dalam kitab tu bilang. Ada yang kecil. Keluar melata-lata. Saya suka tengok cerita orang putih. Cerita apa? Lord of the Ring. Cerita yang sumpama-sumpama itu. Cerita raja-raja zaman dahulu punya perang. Cerita apa tu? Cerita purbawara mereka lah. Nanti kita tengok. Kadang-kadang cerita moden pun. Pernah dulu cerita Gremlin. Tahu cerita Gremlin? Kalau keluar ramai-ramai melata-lata dengan giginya siung, terkam sana, terkam sini. Semua dimakannya dia. Ya'juj wa Ma'juj ada yang seumpama itu. Itu orang putih kalau bikin cerita macam betul. Sebab ada wayatnya memang ada. Ada yang macam troll. Shrek. Macam begitu. Bangsa begitu ya. Shrek tu konon-konon monster baik lah. Tapi semuanya tak baik betulnya ya. Begitu ya. Ada yang begitu semua. Ada yang besar. Melata kalau keluar. Ya'juj wa Ma'juj ya. Semua dia makan. Lembu pun dia makan. Semua dia makan. Orang pun dia makan. Kalau dia jalan dekat Tasik, askar dia punya ramai dan punya perakus. Dia jalan dekat Tasik, bukan dia lintas Tasik ke, naik sampan ke, dia berenang ke, dia sambil jalan, sambil air banyak macam mana? Dia minum. Air banyak macam minum, sambil jalan Tasik, sambil minum air. Dia habis sebelang lintas Tasik, air kering, ikan pun semua habis mati, sambil jalan, sambil makan ikan, sambil itu semua. Dia punya gitu. Sambil jalan, sambil minum. Allah, gitu. Air Tasik pun boleh kering, sementara dia punya banyak. Sambil jalan, sambil minum air Tasik, punya begitu. Ya'juj wa Ma'juj. Iskandar Al-Qarnain. Al-Qarnain bukanlah Alexander the Great yang kita tengok yang buka negeri Mesir tu. Alexander Iskandariah tu, bukan. Tu dia ambil nama daripada Al-Qarnain. Tetapi bukan dia. Di zaman dahulu kala Iskandar Al-Qarnain ya. Iskandar Al-Qarnain. Orang Melayu klaim bahawasanya orang Melayu adalah anak turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja-raja Melayu klaim bahawa mereka adalah turunan Al-Qarnain. Jadi kita tengok kalau itu alam Melayu tu daripada zaman-zaman senantiasa ada yang mengupdatekan iman kita, memaintainkan iman kita. Kita dapat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian datang Al-Qarnain, pasakkan lagi. Kemudian datang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Baik. Kedua, matahari akan terbit di tempat tenggelamnya, ya. Ini semua sudah hanya sebelum kiamat saja. Berapa hari sebelum kiamat matahari terbit? 3 hari matahari tak ada. Seluruh dunia. Ketika itu jangan kita sangka kita malam, Amerika siang, Jepun malam. Tak ada. Satu dunia semuanya malam belaka. Matahari tak ada. Baru kau tengok benar tak cakap Nabi SAW. Ya. Matahari terbit di tempat tenggelamnya.
Yang orang-orang mukmin tahu, tobat, jaga. Kau tengok nanti dia hilang, nanti dia akan terbit lepas 3 hari, terbit dia daripada barat. Orang-orang mukmin akan tahu. Jadi sementara itu mereka tobat dan istighfar. Sebab kalau dah terbit saja, itu ketika nyawa dunia dah sampai sini. Dah tak perlu pintu tobat dah ditutup. Ya, baik. Kemudian binatang ganjil yang muncul di Mekah, ya, dabah, wak. Dia tengok muka orang, dia boleh bilang orang mukmin, orang baik, orang warak. Dia tengok muka, dia bilang kafir, mati kafir. Dia boleh tengok orang tu punya hakikat. Kalau orang jahat, macam mana sekalipun, dia tengok muka orang tu bilang mukmin, akan mati mukmin. Al-Quran diangkat daripada, bukan hanya daripada kitab-kitab akan jadi kertas putih saja, daripada dada-dada pun. Apa tadi malam ayatnya? Apa tu surahnya pendek tau. Surahnya pendek, tentang apa, orang bilang Nabi punya anak meninggal, mereka kutuk Nabi, tapi Allah Ta'ala kutuk mereka lepas itu. Surah apa ya? Surah apa pun, Na'atainah pun tak ingat. Satu surah tu ada sebut apa? Satu, Esa. Surah apa tu ya? Surah apa tu? Qul huwallahu ahad. Diorang cuba nak ingat, tak boleh lagi. Dalam otak mereka pun dah tak boleh ingat akan Al-Quran. Ya. Kena tahu, ini semua berlaku selepas Dajjal tak ada. Sebab Dajjal tak ada, yang ada pada zaman Nabi Isa, yang ada lepas wafat Nabi Isa. Ya, ada lepas wafat Nabi Isa. Jadi sekarang kalau kau jumpa Quran dah blank, kau bilang, oh ini dah itu salah print. Salah print. Jadi kalau kau nampak apa sekalipun, ya, kau nampak apa, Kaabah repair runtuh. Itu bukan, itu baru tengah repair. Tengah repair. Sebab yang ini akan jadi nanti yang betul punya kemudian nanti. Kena tahu sekuennya. Kaabah akan runtuh. Sampai nanti orang kalau sebut, dulu kat sini ada tempat orang sembahyang-sembahyang. Tahu mana lagi? Sekarang tak nampak. Bekas pun tak ada rata begitu. Kaabah sedih ya. Kaabah. Sekarang dah hampir gitu tak? Sekarang orang kalau pergi Mekah, dia tidak ambil gambar, selfie belakangnya ada Kaabah. Kat tempat lain, tak rasa macam di Mekah. Kalau kau tutup Kaabahnya, masih haramnya saja, kau tengok kau rasa macam di New York. Agaknya lah, kalau bagi orang nak pernah pergi New York lah. Ada jual beg tangan, butik-butik ada jual, kedai-kedai butik ada jual tu. Restoran-restoran mewah ada jual, makanan-makanan fast food banyak ada jual, orang boleh duduk santai-santai. Kalau kau ambil gambarnya, tak macam gambar orang Mekah. Macam gambar orang Mekah sekalipun, ya. Tak macam orang Mekah. Orang Mekah semua tu very orang eksklusif semua dekat situ semua tu. Tinggal tunggu, tapi kau toleh kau masih mesti nampak Kaabah. Sekarang nanti kau toleh tak nampak Kaabah, nampak apa lagi? Sekarang sedang Mekah sedang dipersiapkan untuk zaman itu. Dengan bangunannya besar-besar, dengan apa semua itu, ya. Sebab Kaabah diruntuhkan. Betul, hilangkan suasana Mekah, hilangkan suasana khusyuk. Betul. Jadi orang pergi Mekah dia rasa macam dekat New York. Jadi apa ini semua ya kita kena faham ya, kalau Nabi sebut ya, bukan setakat Kaabahnya tu saja tak ada ya. Bermakna suasana Mekah pun tidak ada ya. Betul. Dia tengok gambar. Hotel kami dekat dengan shopping center ini. Begini semua, orang pun menarik nak pergi semua itu. Kemudian asap tebal memenuhi seluruh permukaan bumi. Kemudian orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa dahsyat kiamat. Allah. Meledak bumi ini. Kemudian gempa bumi dari timur, di barat dan semenanjung Arab. Kemudian api besar yang menghalau manusia menuju ke tempat kebinasaan mereka. Mereka akan himpun satu. Mereka lari himpun. Tapi di situlah mereka akan nampak dunia terbelah. Ya. Kemudian peristiwa kiamat akan berlaku. Allah. Kita bilang, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Itu dia yang nama hari kiamat. Itu namanya hari kiamat. Ya. Kita baca surah tadi ini, Iza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Itu surah-surah yang apa di juz amma tu kau baca. Surahnya pendek-pendek tapi semuanya mengingatkan kita tentang akhirat, tentang kiamat. Ya. Keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kita sudah sebut ya.
Dan Ya'juj wa Ma'juj ini dia sudah ada daripada zaman Al-Qarnain. Zaman Nabi masuk dengan isterinya Zainab bin Jahash. Kemudian Nabi takut, Nabi bilang la ilaha illallah. Kenapa wahai Rasulullah? Lubang Ya'juj wa Ma'juj dah buka begini. Bermakna dia besar daripada ini. Dia tak boleh keluar. Dia korek selapa lama, tapi nanti dia korek dengan kuku dia cakap tembok tembaga tu cakap, nanti dia balik maghrib, dia datang besok dah seal balik. Itu tembok dibina oleh wali Allah. Yang dibina oleh wali Allah Iskandar Al-Qarnain ya. Lepas tu wali Allah kau macam mana nak hancurkan dia akan strong balik. Itu wali Allah. Macam mana kau nak lubangkan dia akan bertampal balik. Semua itu ya kerjaan wali Allah. Maka Ya'juj wa Ma'juj ya. Zaman Nabi lubangnya sudah begini. Bermakna dah kurang orang zikir. Apabila dengar orang bang saja, lubangnya akan tertutup balik. Ya'juj wa Ma'juj ya. Tapi apabila sudah sampai nak dekat hari keluar, Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk cakap apa tahu? Besok kita boleh keluar. InsyaAllah. Disebut insyaAllah. Betul-betul besok dia tengok, loh. Kok temboknya tak tipis balik semula. Dia tak cakap loh lah. Dia bukan orang Jawa. Ya'juj wa Ma'juj ya. Dia tengok, temboknya tak tipis semula. Dia hanya ketengah cakar sikit aja, blus, dia keluar. Melanda-landa kan lintang pukang manusia. Dalam manusia tinggal sikit, tak tahu diserang, disembuh sama Ma'juj. Lari Nabi Isa semua ya. Lari semua sampai gunung. Tak boleh nak bikin apa. Ya. Nabi Isa berdoa. Keluar dia punya lawannya. Lawan satu ulat dia keluar daripada tengkuk dia. Ulat keluar daripada tengkuk dia, gigit dia mati. Ulat tu dalam badan dia tau. Ketika ulat dalam badan dia tak mati tau. Ulat tu keluar, gigit dia mati. Allah. Keluar ulat daripada tengkuk dia. Dia mati, bangkainya punya banyak, besar, busuk. Datang burung Garuda. Burung Garuda tu, orang Melayu bilang, burung Garuda tu burung yang besar. Tak tahulah spesies kakak tua ke, spesies merpati ke. Zaman Nabi Hud dia pernah datang. Apabila kaum Nabi Hud dah dibinasakan Allah Ta'ala, dia datang angkat bangkainya capak ke laut. Nanti Ya'juj wa Ma'juj. Busuk baunya. Maka apabila burung Garuda datang, angkat bangkainya, buang ke laut, kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan, berapa hari kembali bersih bumi. InsyaAllah akan kita sambung keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.